Jeram palsu yang letaknya di Kampung Padang Pak Ahmad, Pasir Putih, Kelantan, selain mempunyai asal usulnya, tempat ini sememangnya bermisteri. Pengalaman arwah moyang Pak Sumi ketika menceritakannya kepada penulis mendakwa jeram palsu pada asalnya tidak mempunyai sebarang nama. Namun moyangnya yang merupakan seorang peneroka tanah yang belum diteroka mengambil peranan itu. Hasil usaha dan penat lelahnya itu, akhirnya moyang Pak Sumi menemui jeram tersebut. Disebabkan terlalu asyik menebas dan membersihkan kawasan terpencil yang pada awalnya diselubungi hutan tebal, akhirnya kawasan tersebut boleh dilihat dengan jelas dan didapatinya terdapat sebuah jeram yang dialiri air yang mengalir seperti air terjun. Pada awalnya, moyangnya itu tidak mengetahui apakah kawasan tersebut boleh mendatangkan masalah kepadanya kerana beliau dianggap telah menceroboh tempat yang terpencil. Diringkaskan cerita, selang beberapa lama, moyangnya terlihat sebanyak 7 buah pasu yang kelihatan jelas dalam pandangan matanya. Pada mulanya, moyang itu memang agak hairan kenapa boleh jadi begitu. Tetapi jika difikirkan berlaku di kawasan hutan, amat mustahil pasu sebesar itu boleh wujud di tempat itu dalam sekelip mata, kecuali di alam gaib. Disebabkan sifat ingin tahu tentang pasu tersebut begitu melonjak dalam dirinya, moyangnya cuba mengetuk ketujuh-tujuhnya untuk menguji adakah pasu yang terpampang di depan matanya itu pasu yang sebenar atau sekadar jelmaan semata-mata. Setiap pasu sebanyak 7 buah itu diketuknya berulang kali dengan mengalunkan bunyi yang berbeza-beza. Selang beberapa lama, moyangnya berbuat demikian dengan tidak semena-mena. Beliau melihat beberapa lembaga seperti manusia keluar dari arah itu seperti keluar dari sarang yang tidak kelihatan. Malah selang beberapa lama pula, lembaga yang keluar tadi masuk balik ke tempat tersebut lalu gaib di situ. Moyangnya yang tidak berfikir panjang segera masuk ke tempat berkenaan kerana beliau tidak mengetahui bahawa tempat itu adalah penempatan atau perkampungan gaib makhluk bunian. Sejak hari itu selama 4 tahun, moyangnya tidak pulang-pulang ke rumah. Hal ini tentunya meresahkan keluarganya, lantas mereka mengadakan majlis tahlil untuknya kerana menyangka moyangnya itu telah meninggal dunia secara gaib. Namun dengan tidak semena-mena, moyangnya muncul kembali ke rumahnya dalam keadaan kusut masai seperti dikerjakan oleh sesuatu. Setelah dapat menenangkan diri beberapa hari, barulah moyangnya dapat mengingati kembali peristiwa tersebut bahawa di kawasan hujung jeram itu adalah sebuah perkampungan bunian dan pasu yang dijelmakan sehingga dapat dilihatnya sebanyak 7 buah itu adalah harta milik makhluk bunian berkenaan. Dalam 7 buah pasu itu dikatakan mengandungi pelbagai jenis harta karun dan moyangnya dianggap orang pertama yang dapat melihat harta milik bunian di kawasan hujung jeram itu. Bermula dari situlah jeram pasu mendapat nama. Pada 12 November tahun 2011 lalu, penulis sekali lagi ke jeram pasu iaitu di kawasan misteri sebagaimana pasu yang ditemui oleh moyang Pak Sumi semata-mata untuk merakam gambar. Dalam pengamanatan penulis, kawasan perkampungan bunian bermula dari lereng berlekuk yang mana di kawasan ini aliran air lata tidaklah terlalu laju, bahkan terdapatnya selekoh air terjun di situ. Ketika penulis menaiki tebing dari lekukan lereng itu, penulis dapati terdapat laluan yang sungguh cantik dan dari dalam semak bersebelahan dengan laluan penulis,
penulis dapati ada lembaga lelaki yang berpakaian baju biru muda dan berseluar biru hitam, seolah-olah ingin berlumba dengan penulis dan tiba-tiba gaib di sebuah kolam berdekatan dengan tempat penemuan pasu gaib itu. Mungkin lembaga lelaki itu ingin memberitahu sesuatu kepada penulis bahawa penulis telah memasuki kawasan kediaman mereka. Setelah kolam berkenaan dapat dirakam fotonya, penulis bergegas pula ke arah hujung air terjun, sebuah tempat yang dikatakan 7 buah pasu yang ditemui oleh moyang Pak Sumi dan lembaga yang keluar dan masuk serta gaib di kawasan itu. Dari penglihatan penulis dapat melihat sebuah pasu sahaja, tetapi tidak dapat melihat 6 buah lagi. Jadi, jelaslah sekarang bahawa itulah pintu masuk ke alam bunian di jeram pasu, yang mana di situ juga penulis dapat melihat sebuah gua, batu hampar serta air terjun yang mengalir satu laluan sahaja. Namun, golongan remaja sering ke tempat berkenaan kerana suasana di sini dianggap sunyi dan mereka tidak mengetahui tentang sesuatu tempat asalkan mereka dapat mandi, bergembira dan berpesta. Justru amat jelas 4 kumpulan remaja lelaki dan perempuan yang seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu di kawasan air terjun aneh itu, berkemungkinan mereka telah terlihat sesuatu yang ganjil dan menakutkan yang menyebabkan mereka terus meninggalkan kawasan terbabit dengan tergesa-gesa.